السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini sekali lagi menyambung pengajian kita berhubung dengan beberapa kelebihan amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan kepada kita oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada malam ini tuan-tuan, tajuk perbincangan kita adalah berhubung dengan apa yang disebut sebagai kelebihan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah." Maksudnya, demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan hadis ini dengan sumpah, wallah, demi Allah, sesungguhnya aku akan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah fil yawm, dalam satu hari. Setiap hari Nabi akan memohon keampunan, beristighfar, bertaubat kepada Allah akthar, lebih daripada 70 marrah, 70 kali. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan kesungguhan dan juga suatu sunnah yang dicontohkan, yang ditunjukkan, diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita umatnya. Sekurang-kurangnya hendaklah seorang Muslim itu mengucapkan istighfar di dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali. Tidak kurang daripada 70 kali. Kerana Nabi kata akthar, lebih min 70, daripada 70. Walaupun hadis ini menyebut tentang angka 70, tetapi kata para ulama, ini bukanlah suatu angka yang menetapkan had bilangan. Maksudnya 70 ini suatu angka yang menggambarkan kepada suatu bilangan yang banyak, suatu galakan untuk kita beristighfar sebanyak mungkin. Walaupun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah maksum daripada sebarang dosa, apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, bersih dan suci daripada sebarang dosa besar dan dosa kecil, tetapi Nabi mengajar kita tidak kurang daripada 70 kali. Malu
Malulah kita sebagai seorang Muslim mukmin yang mengaku sebagai pengikut Nabi jika kita kurang daripada 70 kali dalam sehari. Kesibukan apakah yang menghalang dan mengganggu kita daripada istighfar? Walhal istighfar ini boleh dilakukan fi kulli makan, pada setiap tempat. Di mana sahaja kita berada, dalam keadaan apa sekalipun, kita boleh melakukan istighfar. Sama ada dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam kereta, dalam rumah, dalam masjid, di tempat kerja, di sekolah dan sebagainya. Maka tidak ada alasan di hadapan Tuhan untuk kita tidak beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Maka sebab itu tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan zikir-zikir yang sabit, yang sahih daripada Nabi SAW. Daripada kita sibuk nak membaca apa-apa amalan yang tidak jelas daripada Nabi, walaupun dapat petua daripada siapa-siapa, berpadalah dengan zikir Nabi SAW. Astaghfirullahalazim 70 kali. Banyak lafaz-lafaz ni yang kita akan sebut nanti dalam hadis-hadis yang berikutnya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Saya akan cuba membaca sebanyak mungkin hadis yang berhubung dengan istighfar pada malam ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Hadis yang kita baca tadi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawm ilaih 100 marrah. Wahai manusia, ayyuhan nas, Nabi panggil kita, wahai manusia, beristighfarlah kamu kepada Allah pada setiap hari 100 marrah, 100 kali. Tadi hadis disebut akthar min 70, lebih banyak daripada 7 kali, ada 70 kali. Hadis ni pula disebut 100 marrah. Ini semua hadis-hadis yang menyebut angka ini menunjukkan sekurang-kurangnya, alal aqal, paling kurang, minimum 70, 100. Tapi kalau kita tambah, kalau kita banyakkan, kita lebihkan, tanpa kita menetapkan suatu had. Kerana Nabi tak letakkan satu had. Nabi tak meletakkan suatu bilangan yang limit yang maksimum, tak. Itu bergantung kepada kemampuan kita. Maka tuan-tuan boleh istighfar 70, 100, ditambah dengan 33 kali lepas daripada salat dan sebagainya. Zikir pagi dan petang dengan sayyidul istighfar, itu juga boleh ditambah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ini dia ada rincian sikit. Nabi kata apa? Ma asbahtu ghadah qat illa istaghfartu Allah 100 marrah. Tadi 70 kali. Kemudian hadis yang kedua 100 kali. Hadis yang ketiga ni, tidak ada suatu pagi yang terbit padanya fajar, maksudnya pagi yang awal lah, lepas daripada subuh, melainkan tidak ada satu hari pun yang terbit padanya fajar, melainkan Nabi akan beristighfar 100 kali. Ini hanya pada waktu pagi. Jadi tuan-tuan, take note, tulis, setiap pagi 100 kali. 100 kali. Habis daripada tuan-tuan salat subuh, habis daripada al-adhkar, zikir-zikir, lepas daripada salat tu, Allahumma antas salam wa minkas salam tu, kemudian tuan-tuan baca zikir pagi tu, lepas tu tuan-tuan sambung dengan istighfar 100 kali setiap pagi. Setiap pagi. Siapa yang buat, siapa yang ajar dan siapa yang contohkan benda ni, kita dapat langsung dalam hadis daripada Nabi, ma asbahtu qat, tidak ada satu pagi pun
melainkan aku beristighfar 100 kali. Ini amalan yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, nampak? Daripada Abdullah ibnu Umar, nak cerita kata banyaknya Nabi beristighfar ni, zikir yang paling banyak dibaca oleh Nabi sehingga sahabat riwayat berapa kali mereka dengar Nabi sebut. Daripada Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, jika kami menghitung, membilang zikir Rasulullah di dalam satu majlis, di antara yang paling banyak Nabi sebut dalam satu majlis itu, dia dengar Nabi sebut zikir tersebut 100 kali. Zikir apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali dalam satu majlis. Abdullah ibnu Umar kata, kami dengar, kami kira perkataan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim keluar daripada mulut Nabi 100 kali. Maksudnya begitu lazim, begitu banyak, begitu kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istighfar. Tuan-tuan pun boleh sebut dalam kata Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sambil tunggu traffic light merah, sambil tunggu anak sekolah, sambil tunggu di mana-mana tuan-tuan pergi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku, innaka antat tawwabur rahim, engkau maha penerima taubat lagi maha pengasih. Sebut, bukan payah kita nak hafal Rabbighfirli. Kalau tuan-tuan selesa pegang tasbih, tuan-tuan pegang tasbih. Sebab tasbih tu kadang-kadang dia buat 100 biji, lengkap. Sekarang ada jual yang yang pusing tu, yang digital tu, lagi mudah. Yang digital tu tuan-tuan boleh pusing. Kalau sebab tangan ni kadang-kadang mungkin dia tak cukup 100 kan, tuan-tuan mungkin keliru sikitlah. Tapi kalau yang digital tu mungkin tuan-tuan boleh tengok. Kalau lebih dia jadi macam mana? Dia tak jadi macam mana. Kan? Sebab ini bukan suatu had yang mesti kita tak boleh kurang ataupun tak boleh lebih. Tapi sekurang-kurangnya 100 kali dalam genggaman. Nampak? Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang saat wafat, ketika baginda bersandar pada dirinya, Aisyah mendengar Nabi membaca. Ini di saat, sebab itu tuan-tuan, di saat kita nak meninggal dunia, di samping kita bersangka baik kepada Allah, kita memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Satu lagi zikir yang juga disunahkan kita sebut menjelang saat kita menghembuskan nafas, ketika bertembungnya sakaratul maut, adalah dengan kita memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Inilah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang diceritakan oleh Aisyah. Aisyah kata, masa Nabi bersandar di pangkuan aku tu, di dada aku tu, ketika Nabi nak habis umur dia tu, apa yang dia sebut? Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, rahmatilah diriku, dan letakkanlah aku bersama dengan rafiq al-a'la, iaitu orang-orang yang salih, teman yang tinggi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah suka kepada orang yang istighfar. Allah cinta orang yang istighfar, walaupun orang yang istighfar itu sebelum daripada dia istighfar dia buat dosa.
Seseorang yang pada awalnya dia menderhakai Allah, dia melanggar perintah Allah, dia menentang apa yang diharamkan oleh Allah, dia mengambil apa yang ditegah oleh Allah, dia buat dosa, dia buat maksiat, kemudian dia istighfar, Allah sayang dekat dia, Allah kasih pada orang yang istighfar. Seperti mana Nabi SAW sebut, Allah menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lil wan-nahar, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-lili wan-nahar, kamu melakukan dosa pada waktu malam dan siang, kamu melakukan maksiat pada waktu siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampunkan kesemua dosa itu. Allah kata kamu buat dosa malam, dengan dosa-dosa pada waktu malam, dosa-dosa yang biasa kita lakukan pada waktu malam. Ada juga yang melakukan dosa siang, ada yang siang dan malam bergelumang dengan dosa. Tuhan kata wa ana aghfiru dzunub, aku mengampunkan semua itu. Fastaghfiruni, dengan syarat istighfar. Aghfir lakum, kalau kamu istighfar, Tuhan janji yang kita sebut, innallaha la yukhliful mi'ad, yang Tuhan itu tidak akan mungkir, tidak akan khianat pada janji dia. Dia janji apa? Fastaghfiruni, istighfar, minta ampun. Bahasa Arab ni asal perkataan dia ghafara. Ghafara ni maksudnya tutup. Ghafara ni ampun. Allah ampunkan dosa kita, Allah tutup. Bila kita sebut astaghfirullah, astaghfir, dia ada tambahan alif sinta. Daripada perkataan root word, kata akar dia, kata dasar dia ghafara. Kemudian ditambah alif sinta, astaghfir. Bila tambah huruf, dia jadi tambah makna. Ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Dalam bahasa Arab ni bila kita tambah huruf, dia akan tambah makna. Daripada ampun tambah alif sinta, minta ampun. Jadi maksudnya bila Allah kata fastaghfiruni, minta ampun dengan aku. Manusia apabila dia buat dosa, dia tidak memerlukan orang tengah untuk menjadi perantara di antara dia dengan Tuhan. Ini luasnya rahmat Allah. Salah satu daripada bukti keluasan rahmat Allah, apabila seorang hamba melakukan dosa, dia tidak memerlukan orang tengah, dia tidak memerlukan seseorang untuk menghubungkan dia dengan Tuhan. Dia tak perlu. Dan perkara ini tak ada dalam agama-agama lain. Agama lain dia perlu cari seseorang untuk dia luahkan dosa dia, untuk dia mengaku dosa dia, untuk dia buat pengakuan apa yang telah dia buat. Kemudian orang yang dengar itu pula mengampunkan dosa dia. Hatta orang yang dengar tu pun buat dosa. Tapi Tuhan dengan kita, tuan-tuan, Tuhan dengan kita, dia kata fastaghfiruni. Dia tak kata pergi cari ustaz, dia tak kata pergi cari tok imam, pergi cari mufti, dia tak sebut. Dia kata fastaghfiruni, minta dengan aku ampun. Aghfir lakum, aku akan ampunkan. Sebab itu banyak kita sebut dalam kuliah-kuliah kita, dalam tazkirah kita, dalam ucapan kita, manusia tidak boleh membuka dosa dia kepada orang lain. Manusia diharamkan untuk dia menceritakan dosa dia kepada orang lain, kerana manusia tidak boleh mengampunkan dosa sesama manusia. Apa sahaja yang kita lakukan kesalahan itu, langsung kita mohon ampun kepada Allah. Tak perlu kita cerita, tak perlu ada pengakuan-pengakuan ni, tak perlu. Kerana ini bukan agama Kristian, ini bukan agama Hindu, ini bukan agama Buddha. Agama ini agama Tuhan. Dia kata kamu buat dosa, kamu cerita dekat aku, luah dekat aku, merintih pada aku, minta ampun, aku akan ampunkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan sebelum Nabi wafat, Nabi banyak membaca zikir subhanallah wa bihamdih,
astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga dibaca banyak. Aisyah riwayat pasal Nabi ni menjelang kewafatan baginda duduk di rumah Aisyah dan dikebumikan di rumah Aisyah. Sebab itu rumah ataupun makam Nabi sekarang ni, seperti yang tuan-tuan semua tahu, adalah asalnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana para nabi ini dikebumikan di mana mereka wafat. Jadi Aisyah banyak riwayat hadis-hadis yang menceritakan macam mana Nabi wafat. Macam mana Nabi wafat, kan? Jadi Aisyah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, antara zikir yang disebut dan diulang oleh Nabi banyak kali sebelum Nabi meninggal dunia atau wafat, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, segala puji baginya, aku memohon keampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ini kalimah yang diajar oleh Nabi, terutama kepada mereka yang menjelang wafat, kan? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku tidak pernah melihat sesiapa pun daripada kalangan manusia yang paling banyak membaca astaghfirullah wa atubu ilaih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, tidak ada mana-mana manusia yang aku jumpa, yang aku tengok, yang aku tahu paling banyak mulutnya menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama menimbulkan satu persoalan, untuk apa Nabi beristighfar? Sekejap lagi kita akan tengok jawapan yang dikemukakan oleh para ulama di atas soalan kenapa Nabi beristighfar. Bukan sikit pula tu, banyak. Walhal dia seorang yang diampunkan dosa, seorang yang telah disucikan daripada melakukan dosa, seorang yang telah dibersihkan daripada kesalahan, seorang yang telah dimaksumkan oleh Allah. Tetapi dia yang paling banyak. Tiba-tiba mari kepada kita pengikut dia. Betul tuan-tuan, kita dalam soal zikir ni, wirid ni, kita memang mementingkan kesahihan dalil. Sesuatu zikir yang kita nak sebut, yang kita nak jadikan amalan, yang kita nak jadikan rutin pegangan kita, kita mesti cek dulu sahih tak sahih. Tapi kalaulah sekadar kita tahu benda tu sahih, kita tahu benda tu Nabi baca, kita tahu benda tu ada dalam Bukhari Muslim, ada dalam kitab-kitab hadis, dan memang Nabi mengamalkannya dan Nabi mengajarkannya, tetapi apabila dia berhenti setakat ilmu, teori, hanya sekadar pengetahuan, tetapi tidak diamalkan, inilah musibah. Kalau kita tahu, malam ini kita tahu, kita tak amal, ini bukan suatu kelebihan, bukan satu anugerah, ini bukan ilmu, tapi musibah. Musibah kepada siapa? Musibah kepada kita. Maka tuan-tuan, kita bertanggungjawab. Istighfar. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk menyebut istighfar selepas daripada salat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini zikir yang paling ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah. Tuan-tuan, pelik tak? Kalau lepas berjudi, lepas main ekor, tuan-tuan baca astaghfirullah, okey tak? Habis tuan-tuan main judi, tuan-tuan tikam ekor, lepas tuan-tuan beli nombor ekor apa semua, astaghfirullah. Atau tuan-tuan tengok dalam TV Hindustan ke, menari, golek ke apa ke, astaghfirullah. Tuan-tuan pergi kedai makan, tengok perempuan seksi, astaghfirullah, kan? Atau tuan-tuan mencarut ke apa ke, astaghfirullah. Munasabah. Kerana tuan-tuan memohon ampun. Sebab apa tuan-tuan memohon ampun? Kerana tuan-tuan melakukan dosa. Tetapi kenapa selepas daripada kita mendirikan salat, menunaikan suruhan, melakukan ketaatan,
kita disuruh istighfar. Sebab itu kata para ulama, istighfar tidak hanya terikat atau tertakluk kepada dosa. Faham tak? Istighfar tidak hanya terikat apabila dia berkaitan dengan dosa. Hatta orang yang rasa dia tak dosa pun, dia kena baca istighfar. Manalah tahu kalau kita rasa kita tak ada dosa. Manalah tahu kita rasa kita ni bersih. Manalah tahu kita sangka kita ni suci murni. Kita juga memerlukan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullah. Kerana kata para ulama, Nabi suruh kita istighfar apabila kita habis daripada solat, untuk menutup kekurangan, kecacatan, keaiban, kelemahan, keburukan ketika kita menghadap Tuhan. Masa kita berdiri salat tu, kita tahu hakikat salat kita. Saya dan tuan-tuan, masa kita berdiri, kita tahu betapa jauhnya khusyuk kita, betapa eloknya salat kita, betapa eloknya bacaan kita, betapa bagusnya. Semua tu, orang tu dia tahulah semayang dia macam mana. Kalau suruh bagi markah pun, dia akan tulis markah dia. Masing-masing ambil kertas tulis berapa semayang maghrib tadi. Saya tak tahulah kalau ada berani bagi 80, 90. Kan? Ambil kertas tulis, ada tulis 95, ada tulis 100. Saya pasti dia pada kalangan kita tak mau nak tulis. Kerana apa? Malu dengan hakikat semayang kita. Astaghfirullah, aku memohon ampun. Bukan kerana kita tak semayang, bukan kerana kita tak semayang, tuan-tuan. Kerana mungkin di dalam salat itu ada lahun, ada laghawun, ada lalainya, ada laranya, ada apa? Hilang khusyuknya dan sebagainya. Semayang sekadar melepaskan tanggungjawab, sekadar apa yang kita nak buat, tak bagi orang kata apa semua. Tak ada khusyuk, tak tahu bagi salam, tak ketahuan Tok Imam baca. Kalau tuan-tuan saya tanya Tok Imam baca apa rakaat pertama tadi, rakaat kedua Tok Imam baca apa, ambil masa juga nak ingat. Baru tak sat dia. Bukan kata semayang maghrib minggu lepas, semayang maghrib tak sat pun tak ketahuan halau dah Tok Imam baca apa. Itu belum kira yang kelang kabut mai, itu yang belum kira masbuk, itu yang belum kira dalam kepala macam-macam dalam semayang. Astaghfirullah. Kerana kita malu, kerana kita malu dengan Tuhan. Ini saja yang kita boleh persembah pada dia. Hadirin mukminin, perasaan ni kita kalau tengok Nabi, pasal apa dia rasa malu sangat, dia rasa galak sangat? Pasal apa perasaan Nabi tu tak sama dengan kita? Saya selalu bagi contoh ni. Pasal apa kadang-kadang ada orang dia tak rasa apa? Apa yang membezakan rasa dengan tak rasa ni? Apa yang membezakan? Saudara setuju ataupun tidak? Rasa atau tak rasa ni, dia lahir daripada sejauh mana dekatnya kita dengan Tuhan. Oleh kerana Nabi itu makhluk yang paling dekat, yang paling takut, yang paling rapat, yang paling hampir dengan Allah, maka dia kalau tak semayang sunat, bukan kita tak semayang sunat, semayang sunat korang pun dia rasa macam tak semayang fardu. Tuan-tuan boleh faham tak? Saya nak pergi ke situ tu. Sebab itu tuan-tuan, saya bagi tahu ada satu ulama, ini bukan dalil, ini bukan hadis, ini bukan satu perkara yang kita mesti ikut. Okey. Tuan-tuan kalau tak mai semayang fardu di masjid, rasa apa? Miss. Ini pun dia soal jauh dekat kita dengan Allah. Ada orang dia tak mai subuh kerana dia terlewat bangun. Mungkin hari tu mood dia, feel dia, hidup dia suram. Nak buat apa pun tak sok. Bukan tak semayang subuh, dia terlajak, dia terlepas, miss masjid, dia miss jemaah, dia tak syok terus hari tu majal terus. Dia bersalah tak? Dia tak salah, dia tertidur, tapi terus hari tu spoil. Ada orang dia tak
bukan kita mayang masjid. Mayang di rumah lewat pun dia tak rasa. Dia tak rasa. Tuan-tuan agak-agak ada riwayat. Tuan-tuan agak-agak pasal apa yang jadi macam ni kat kawan ni? Ada riwayat sebut, cerita satu orang ulama, seingat saya daripada kalangan salaf, daripada kalangan tabi'in juga, daripada kalangan generasi yang terbaik, dia terlepas semayang jemaah. Apa dia buat? Walaupun ini bukan hujah, ini bukan satu benda yang kita patut ikut, tapi satu iktibar, iktibarlah, ambil sebagai satu pengajaran ajalah. Dia terlepas satu salat, dia telah salat semayang itu, dia telah semayang tu sebanyak 27 kali balik. Katalah dia tak main semayang maghrib, dia telah salat balik maghrib itu 27 kali. Punyalah rasa feel guilty, rasa bersalah yang teramat sangat, rasa rugi yang teramat sangat. Perasaan itu terbit daripada apa? Perasaan rasa bersalah, rasa rugi, rasa menyesal. Ada orang dia tak rasa apa. Dia mai tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah tak dan tak apalah. Dia nampak jadah belakang tiang tu, dia mayang. Dia tak rasa apa. Dan abang, pipi tu imam bagi salam betul? Nampak jadah mayang belakang tu. Itulah orang sopi awet. Tak apa, niat dah. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dia rasa okey, it's okay. Pasal apa dia rasa tu? Satu orang memang Allah punya menyesal, punya rugi. Tuan-tuan, semua ini dia duduk pada mana? Dia duduk, itulah lambang kepada kedudukan tuan-tuan dan saya dengan Tuhan. Tera mana? Kalau tuan-tuan rasa bersalah, tuan-tuan rasa rugi, tuan-tuan rasa menyesal, dihantui oleh perkara itu, menunjukkan tuan-tuan sangat dekat dengan Allah. Sehingga tuan-tuan segan dengan Allah. Ada orang yang jauh daripada Allah, dia tak semayang, dia boleh pijama semayang maghrib, dia kalut main mengai ke apa ke, dia kata ni tak ada maghrib tak apa, insya-Allah esok kira lain. Esok maghrib ni, esok kira lain. Esok nanti bagi awal sikit mayang maghrib, tadi tak dan. Betul? Tak apa, kita pesah insya-Allah. Orang macam ni kita nak rasa jauh. Maka itu yang boleh menunjukkan di mana kita dan Tuhan. Hadirin mukminin, selain daripada itu, Abdullah ibnu Abbas, walaupun hadis ini saya sebut awal-awal, hadis ini dhaif. Hadis ni dhaif, tetapi Syekh Abdul Muhsin Abbad dia kata hadis ni sahihul makna. Ini kita nak bincang panjang. Hadis ni dhaif, tapi dari sudut makna dia Quran sebut. Tapi status dia dhaif lah, kan? Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang senantiasa mulutnya beristighfar, Allah akan menjadikan setiap kesempitan yang sedang dia tanggung kelapangan untuk dia keluar daripada masalah itu. Kelebihan yang pertama, min kulli dhiqin makhraja. Tuan-tuan serabut, buntu, tenggelam punca, istighfar, ada jalan keluar. Itu yang pertama. Duka cita, sedih, kecewa, menangis, frust, istighfar, faraja, Tuhan angkat duka cita tu. Tuhan angkat. Apa dia? Ni masalah orang tekanan jiwa ni. Masalah orang serabut perut ni. Serabut perut, orang semak perut, orang tension apa? Istighfar. Faraja, Tuhan angkat duka cita dan kesedihan itu. Dan yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Taala akan memberikan rezeki daripada jalan yang tidak dia sangka. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud.
Kemudian tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi yang kedua. Nabi kata, "Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahf." Sesiapa yang membaca astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya walaupun dia pernah lari daripada medan perang. Kalau dia bisa lari daripada medan perang, dosa dia sebesar lari daripada medan perang pun Allah akan ampunkan. Kalau dia astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian tuan-tuan, ini juga waktu yang terbaik untuk kita istighfar. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man qala hina ya'wi ila firashih, sesiapa yang membaca ketika mana ia hendak melabuhkan badannya di katilnya, ketika dia nak lena, ketika dia nak berbaring di katilnya, dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. Sebelum tuan-tuan nak rebah lena tu, sebelum tuan-tuan nak berbaring tu, sebelum tuan-tuan nak tidur tu, nak lelapkan mata, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. 3 kali. Ghafarallahu lahu dhunubuh wa in kana mithla zabadil bahr. Tuhan akan mengampunkan kesemua dosa-dosa yang dia buat walaupun sebanyak buih di lautan. Au adada raml alajin, ataupun sebanyak mana? Sebanyak pasir di lautan ataupun di pantai, atau sebanyak awaraq syajar, atau sebanyak daunan-daunan di pokok. Atau adada ayyamid dunya, ataupun sebanyak hari di dunia. Artinya tidak ada had. Sebanyak mana pun dosa tu, buih di lautan ke, pasir, sebanyak pasir mana boleh kita kira, sebanyak pasir di pantai, sebanyak daun di pokok, sebanyak hari di dunia, kalau dia baca 3 kali, Allah ampunkan. Hebatnya istighfar, kan? Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man ta'arra minal lail faqal, sesiapa yang terkejut di tengah malam, tiba-tiba dia terjaga di tengah malam, dia terkejut, bangkit secara tiba-tiba. Dia bukan bangkit nak tengok bola, dia terkejut. Bangkit, dia terkejut. Mungkin kerana mimpi buruk ke, mungkin ada apa-apa ke, dia terkejut. Dia baca apa tuan-tuan? Nabi SAW kata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tapi tuan-tuan kena ingat, baca istighfar yang kita sebut tadi dengan ruh. Zikir-zikir Nabi ni dia tak suruh kita baca banyak. Kita nak baca banyak tu bagus, tapi dia suruh kita baca dengan roh. Baca dengan roh ni maksudnya apa? Bukan baca kelang kabut. Bukan baca nak kira baca ya, bukan baca nak kira 70 dah. 70 dah. Duk lawan dengan bini dah. 70 dah. 70 dah. Dai-dai nak sat sikit. Dia bukan kira macam tu. Bila kita sebut tu astaghfirullah, kita membayangkan dosa kita, kita membayangkan kelemahan kita, kita membayangkan kejahatan kita, kemaksiatan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Kita rasa zauk tu. Ini duk astagfirullah. Berapa dah? Duk kalut ke berapa dah? Berapa? Nampak dia mesti ada. Pasal itu Nabi dia baca dengan roh, baca dengan makna, baca dengan penghayatan. Astaghfirullah. Dia merasakan diri dia berdosa, dia merasakan diri dia bersalah. Itu baru istighfar. Jadi mangkit tengah malam bila kita baca tu, bukan baca nak bagi hilang takut tu, baca menghayati makna tu. Ini Nabi SAW kata baca Rabbighfirli. Nabi kata apa? Sesiapa yang berjaga di tengah malam kemudian dia membaca zikir tersebut,
lalu dia berdoa, Allah Ta'ala akan mengkabulkan doanya. Jika dia salat, Allah akan menerima salatnya. Siapa yang terjaga di tengah malam, dia baca zikir tersebut, kalau dia doa, doa dia mustajab. Kalau dia salat, salat dia makbul. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kan kadang-kadang kita terjaga rezeki tau. Terjaga di tengah malam ni rezeki. Pasal tu orang-orang yang duk sebut, dia kata saya tak boleh tidur, pukul 3 mesti bangkit. Lepas tu buat apa? Bangkit sembahyang tahajud. Alhamdulillah, Allah bangunkan dia. Saya pula ustaz tak bangun-bangun. Yang ni balak. Kan? Kemudian tuan-tuan, saya nak sebut sikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan kenapa Nabi SAW beristighfar. Tadi kita dah tengok kan, banyak Nabi SAW beristighfar. Kita nak tengok sikit pandangan dan pendapat di kalangan para ulama, kenapa Nabi SAW beristighfar. Satu, kita tengok. Menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah, Nabi SAW beristighfar bukanlah semata-mata untuk dirinya, tetapi untuk umatnya. Nampak? Nabi beristighfar untuk umat dia. Seperti kata Al-Imam Nawawi, huwa hammuhu bisababi ummatihi wa ma tala'a alaihi min ahwaliha ba'dah fayastaghfiru lahum. Ini kerana keprihatinan Nabi terhadap umatnya, memikirkan umatnya, baginda mengetahui keadaan umatnya, lalu baginda beristighfar untuk mereka. Itu disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Masuk waktu kan? Masuk waktu kan? Banyak lagi saya nak sebut ni, tetapi tak apa, kita ada siri yang kedua, nanti kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Bagi mematuhi SOP dan menjaga keselamatan kita semua pada malam ini, istighfar banyak-banyak kepada Allah dalam keadaan musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan asbab tuan-tuan banyak istighfar, diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dilindungi oleh Allah. Ada orang yang berdiam di rumahnya, tidak ke mana-mana, COVID datang masuk ke dalam rumah itu. Ada orang yang keluar bertemu dengan ribuan manusia, terpelihara daripada COVID. Istighfar kepada Allah. Kemudian tuan-tuan ambillah ikhtiar, Allah akan lindung kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.